waktu bila dia di London tu. Dan saya dah buat sendiri. Saya dah praktik. Saya dah praktik dan kawan-kawan boleh nampak bila saya balik ke London tu, dia orang dah nampak ada lain macam sikit. Maknanya ada sedikit harta, ada sedikit wang, tidak orang kata bocor. Tak adalah macam pokai. Dulu-dulu macam gitu Hujung bulan saja dah tak cukup duit zaman dulu. Tapi dia tengok Niki ni macam ada je kan, macam ada stabil. Jadi so dia orang berminat untuk belajar dengan saya. Itu saya start begitulah. Kawan-kawan datang dan saya ajarkan. Dan saya boleh cakapkan, bila kita ada sedikit tak payah banyak lah, sedikit financial education, you akan nampak account you berubah. You akan nampak kena rahsia dia adalah saban hari, setiap hari kita ada buat sesuatu untuk meningkatkan kewangan. Okey. Orang menggelar doktor sebagai perunding keuangan yang cukup terkenal di negara ini, jutawan, unit amanah dan sebagainya. Apa yang perlu doktor ada untuk membawa doktor ke tahap ini? Adakah semata-mata daripada pengalaman dan juga asasnya membaca buku yang dijual di bookstore itu atau bagaimana? Okay, Alhamdulillah, macam buku yang saya keluarkan, buku Ambition, ianya saya tujukan kepada orang yang saya sayang, iaitu mentor saya, iaitu ibu saya sendiri, Puan Wan Cik binti Arifin. Jadi, kalau jawapannya adalah untuk jadi berjaya, saya rasa ibu saya banyak membantu saya, iaitu memberikan saya the power of love. The power of love. Jadi dalam saban hari kat rumah tu memang ibu saya adalah seorang pendidik. Dia adalah guru yang sangat penyayang. Yang sangat penyayang. So saya rasa saya terapkan itu dalam hidup saya. Bila saya jumpa customer saya memang sayang semuanya. Saya jumpa orang semua saya sayang. Kita bagi the power of love kepada mereka. Nak membantu. Dan saya juga doktor ada terbaca kisah doktor bagaimana ibu doktor sebagai guru menerapkan bagaimana cita-cita tu. Awal-awal ada cita-cita. Kalau tak tahu cita-cita tu maknanya kat zaman tu masih lagi orang kata ke terbang keuangan, masih lagi tak nampak. Bagaimana doktor nampak sebagai keberhasilan daripada ibu doktor tu melihat kan dan doktor menerapkan kepada orang lain. Soalan ibu saya selalunya tahun ni dah nak dapat apa di sekolah, bila besar nak jadi apa. So soalan-soalan begini adalah soalan-soalan tentang dream, yang kehadapan. So selalu saya diasuh untuk memikir ke depan oleh ibu saya. Bila saya sekarang juga sama, insya-Allah kalau saya berjumpa dengan orang, saya tak nak dia berfikir tentang hari ini. Hari ini tak ada duit, hari ini tidak bocor keuangan, very complicated life. Tak mau fikir yang itu dulu. What we should think about ialah fikir yang ke depan dulu. Ni macam kita dah masuk 2011. Kita fikirkan at the end of this year, apa yang kita nak capai. Jika kita selalu berfikir begitu, kita tak ada masa untuk merungut pada hari ini dan kita sentiasa nak plan ke hadapan. Okey, doktor, kita mengambil pemanggil terlebih dahulu di talian, Encik Kamarul. Hello, Encik Kamarul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita ingin mungkin berikan peluang kepada Encik Kamarul untuk bercakap sendiri dengan Dr. Niki. Okey, Encik Kamarul, sekali lagi soalannya tu. Okey, Dr. Niki. Ya, saya ada baca satu buku bertajuk Master Your Mind, Design Your Destiny. Oleh Adam Khoo daripada Singapura. Dia menyatakan di sini bahawa sekiranya kita hendak mencapai kejayaan dalam hidup kita, sama ada kewangan, perniagaan, love, hubungan sebagainya. Dia menyatakan kita perlu nyatakan dan catatkan apa yang kita hendak capai. Contohnya kalau kita hendak kaya, berapa kaya kita hendak. Contohnya perlu rasa 1 juta, so kita kena catatkan dan kita kena baca dan kena bertindak. Apa pendapat doktor tentang pendapat yang ada dalam buku ni? Okey, terima kasih Cik Kamarul. Terima kasih Cik Kamarul. Cik Kamarul. Bagus Cik Kamarul. Bila kita membaca, kita dapat banyak inspirasi dan tips-tips kejayaan orang lain. Memang betul apa yang Mr. Adam Khoo dah tulis dalam buku dia. Kerana 6 aspek kejayaan yang saya sendiri prinsip hidup saya adalah bermula dengan matlamat. Matlamat yang jelas, matlamat yang ditulis dan dilihat setiap hari. Itu adalah memang asas pertama untuk berjaya. Dan macam kita kata, nak dalam aspek kewangan. Katalah kita kata, tahun ni kita nak kumpul RM100,000. Kita tuliskan hari ni. Tulis seperti ni, saya mempunyai RM100,000 disimpan di dalam akaun saya untuk kegunaan saya. Tulis tu.
Kemudian by date bila yang kita nak anggarkan. Ya. Kemudian kita hari-hari tengok supaya from the head go to the heart. Okey. Yes. Kalau benda ni hanya dalam head saja, dalam kepala kita je, nak 100,000. Kita takkan buat. Dia kena turun ke hati. Dia kena tampal ke macam mana doktor? Yes, kita boleh tampal. Ya, macam saya dulu masa nak start mula-mula tu tak pandai lagi nak visualize, tak pandai lagi nak ingat, kadang-kadang lupa. Kan? Kita tampal. Dulu I letak 7 tempat. 7 tempat. Dekat peti ais ada, dekat TV ada. Itu nak tunjuk how much you want it in your life. Kalau tak ada 7 tempat tu maknanya tak open door. Okay. So saya letak di situ, letak di dalam wallet, letak dalam kereta. Itu nak bagi nampak. Tapi sekarang kalau you tengok tak ada dah, I dah tampal dah. Kerana apa? I dah boleh memvisualize. Dan setiap tahun I akan buat goal setting. I akan buat satu buku dan satu vision board. Di mana I akan letakkan apa yang I inginkan dalam kehidupan I sekarang. So while I'm looking at you now pun I boleh nampak vision board I. Kerana I dah ada 13 tahun punya 13 tahun punya experience. Tapi kalau dulu-dulu tu taklah. Kita kena letak merata-rata nak bagi ingat. Okey. Doktor, mungkin antara perkara yang menjadi masalah kepada masyarakat bila cakap pasal nak cari duit lebih, matlamat lah apa. Benda tu semua ialah benda yang kabur, yang bukan kita boleh buat sekarang. Bukan kita boleh keluar daripada bilik ni, ambil air, buat air kopi, minum, bukan macam tu. Dia macam, okey, nak cari matlamat, cari apa minat dan sebagainya. Kalau mungkin doktor boleh berikan, apa dia laundry list yang harus kita buat mula-mula sekali. Mungkin pastikan income kita lebih daripada perbelanjaan berapa banyak ke, berapa ratus ke, macam mana doktor? Okey, soalan Rina sebenarnya untuk apa? Untuk menjadi lebih kaya. Okey, soalan Rina adalah bagaimana hari ni saya nak more money in the account atau more money pendapatan? Account. Okey, dulu lah. Satu lah dulu. Kita pilih satu. Account. Okey. Kalau account, Darina, mudah sangat sebenarnya. Kita tadi pertama asas ialah menabung. Okey. Kata sekarang account tengok-tengok katalah ya ada RM100. Okey, matlamat sekarang nak tambah berapa? Nak berapa dalam tu? Kita tanya pada diri kita. Mungkin kita kata, okey, nak main-main kita try double. So, saya nak tengok duit saya ada 200. Bulan ni, RM200, betul? Senang aja, Rina. You kena keras hati, you tu kena keras. Ambil duit tu, ambil cukup aja 100 tu. Cukup dia buat masuk. Pergi ke bank atau dapatkan konsultan mai tu tolong ke. Masukkan juga, pejamkan mata, masuk. Kemudian you akan dah hilang 100 daripada perbelanjaan, betul? Kemudian you tengok, kalau dah 100 hilang, apa saya boleh buat ya untuk nak make sure dapat hidup macam biasa juga. Maybe juga 2-3 kopi tak minum ke. Sikit-sikit tu kita adjust. Tapi keras hati, kita kena keras. Kena keras hati. Saya pun murah. Tak boleh. Kemudian, kalau tak nak berjimat-jimat sangat, kita cari idea. Bagaimana saya boleh menjana RM100 untuk top up balik yang tadi saya dah hantar ke bank, betul? RM100 hari ni macam mana kita nak dapat? Itu kita cari pula minat. Kalau minat memasak, balik masak lah. Masak karamel, jual. Tapi doktor, kadang-kadang tu kita tahu minat tu ataupun kita tahu macam mana nak simpan duit dan sebagainya. Mungkin pada zaman kita sekolah, pada zaman kecil-kecil tu mungkin kita masuk tabung tu kalau bunyi ting tu, maknanya betul lah kita simpan kan. Ting dan sebagainya. Sebagainya. Mungkin daripada segi didikan ibu bapa, guru kita bagi penekanan lebih. Tetapi bila kita besar ni, mungkin inspirasi kita kurang. Inspirasi dan pengaruh tu bila kita tengok kawan-kawan dengan komitmen nak bayar itu, nak bayar ini, kita nak simpan tu agak mungkin last kali lah. Bagaimana tu sebenarnya kita nak kuatkan, macam doktor kata, kena kuatkan diri. Rina kena kuatkan diri. Macam mana tu? Okey. Dia sebenarnya kan untuk sesuatu perkara berubah kita perlu berubah dulu. Untuk nak tengok duit tu naik 100, 200. Mula dia naik 100, 200, Rina. Bila you dah pandai menabung, dia naik 1000, 2000. Lagi pandai menabung, 20,000, 30,000 you boleh letak sebelah. Tapi dia start dengan 100 yang pertama. So you cuba buat yang 100 pertama. Dapatkan inspirasi, seronok melihat akaun you bertambah. Okey. Doktor, mungkin ada juga yang mengatakan mereka yang berjimat, menabung dan sebagainya ni ialah orang-orang kedekut, yang agak kedekut. Macam mana pula? Itu silap guru silap guru. Tadi saya kata nak jadi yang hebat, kaya atau berjaya, lebih berjaya, insyaAllah kita gunakan ilmu. Pertama kita kena ada ilmu. Ilmu nak buat sesuatu. Kedua kita kena ada mentor. Dan ketiga kita kena ada sistem. Saya kena tengok mentor kita, mentor kedekut atau tidak lah. Ikut cikgu. Tapi sebaiknya kita nakkan 8 aspek area dalam hidup kita. Yang pertama mungkin saat ini kewangan yang kita nak.
kedua career, 3 keluarga, dan dia go up right to spiritual. Dan community, memberi pulang semula kepada community, iaitu dengan sedekah dan sebagainya. So, kalau orang tu kedekut untuk jadi kaya, saya tak suka begitu. Kita tak nak begitu. Itu definisi yang berbeza. Kita tak nak begitu. Okey, baik. Sayangnya Hilmi, kita harus ada lebih banyak masa untuk menjadi lebih kaya, Hilmi. Tapi kita sampai di sini saja, doktor. Tapi saya kira ramai juga yang ingin terus mendapatkan motivasi dari kata-kata doktor. Mungkin melalui buku ataupun program-program doktor jalankan, ada tak aksesnya? Kalau boleh pergi ke www.drnikki, Nikki, or go to my blog, boleh dapatkan more info. Dan juga saya mempunyai 2 seminar. Yang satu saya suka ni kerana saya pilih hari cermin untuk buat financial goal setting. Okey. Ini adalah hari cermin 20 hari bulan 2 2011. Okey. So pergi ke financial goal setting ini, InsyaAllah kerana saya dah buat 13 tahun, InsyaAllah anda pasti akan nampak perbezaan dalam akaun anda. Okey. Ada sebarang bayaran dikenakan bagaimana? Ya, bayarannya sangat rendah, iaitu hanya RM280 untuk 1 hari seminar 9 hingga 6 petang. Dan juga dalam seminar saya ini, orang yang terbaik akan dapat balik pulangan mungkin dalam RM400-500. Dia menang pula hadiah. Jadi bayar, tapi program bayar dia balik. Itu dia yang kita ada dalam Financial Society. Nikki.com ataupun ejaannya drniki.com. Bersama dengan Dr. Nikki hari ini. Terima kasih banyak doktor atas segala ilmu yang sempat dicurahkan walaupun sekejap saja. Tapi saya dah beraspirasi dah ni. Untuk bulan ni 200 lah. Okey, terima kasih doktor sekali lagi. Terima kasih kepada semua. Ya, itu tadi Dr. Nikki Syuhada, CEO Life Success Resources, yang berkongsi pengalaman dengan kita dan rasa kejayaannya dalam industri keuangan melalui Unit Amanah, merupakan seorang perorangan keuangan tersohor di negara ini dan baru melancarkan buku pertamanya bertajuk Ambition, Aspiration and Achievement sebagai mendapatkan panduan mencapai kejayaan dan impian dalam kehidupan. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami dalam Alakat Pagi, masa untuk Berita 24.